Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Saudara-saudari sidang pendengar yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan anda dan keluarga berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pada saat anda mendengarkan ceramah saya ini, saya yakin kebanyakan daripada kita sudah pun menyediakan hidangan dan minuman yang akan menghilangkan dahaga dan lapar yang kita rasakan sepanjang hari. Namun saudara, sebelum kita menghilangkan rasa lapar dan dahaga kita itu dengan hidangan yang mengasyikkan, ambillah masa sejenak untuk kita bermuhasabah akan rasa lapar dan dahaga yang sedang kita rasakan ini. Seperti mana kita kini, alhamdulillah saudara, akan dapat merasakan nikmat menghilangkan lapar dan dahaga, masih ada saudara kita di luar sana, atau kita tidak tahu, mungkin jiran bersebelahan kita ataupun keluarga terdekat kita yang akan kekal lapar meskipun azan maghrib sudah berkumandang nanti. Itulah antara tujuan kita ini saudara, disuruh berlapar dan berdahaga supaya kita tidak lupa saudara pada saudara mara dan jiran tetangga yang sedang kesusahan dan kelaparan. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih." Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang yang mengaku beriman denganku seandainya beliau tidur dalam keadaan kenyang sedangkan beliau sedar dan tahu bahawa jiran tetangganya sedang kelaparan. Saudara, agama kita ini adalah agama kemanusiaan. Ibadah seperti puasa ini bertujuan antara lain untuk mengingatkan kita bahawa yang mempunyai kelebihan di kalangan kita tidak sewajarnya membiarkan saudaranya yang kekurangan terus berada dalam kesempitan, kesusahan maupun kelaparan. Sebab itulah kita dapati perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi sedekah atau zakat, supaya dengannya engkau dapat membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Zakat saudara disyariatkan sebagai ibadah yang wajib dan salah satu tiang agama lantaran pentingnya peranan zakat itu dalam memastikan bahawa mereka yang memerlukan tidak diabaikan dalam masyarakat. Saudara, pernah suatu ketika saya bertemu dengan sebuah keluarga yang mana ketika kami menjalankan pembahagian makanan berbuka puasa, di mana kami berikan sebungkus nasi ayam untuk setiap orang dalam sebuah rumah, saya terdengar teriak gembira seorang anak kecil berkata, "Ye ibu, dah lama kita tak dapat makan ayam kan? Selalu asyik makan nasi dengan kicap je." Bahkan dalam satu lagi peristiwa, saya terdengar anak kecil bersorak gembira kerana dapat makan kenyang setelah beberapa bulan terpaksa berbagi nasi yang sedikit dengan adik-beradiknya yang ramai. Ya Allah, masih ada lagi mereka yang memerlukan di kalangan kita saudara. Maka tatkala kita menghilangkan kelaparan dan dahaga kita malam ini, jangan kita lupakan nasib mereka yang memerlukan. Jangan bimbang saudara, Nabi SAW yang tidak pernah berbohong dan hanya berkata yang benar, pernah menjanjikan dalam hadisnya tidak akan berkurangan harta seorang hamba gara-gara sedekah. Kini saudara, kesan wabak COVID-19 ke atas ekonomi dan kewangan individu dan keluarga semakin mula terasa. Oleh itu, seandainya kita tahu akan saudara mara dan sahabat kita yang memerlukan kerana terjejas mata pendapatan mereka akibat pandemik COVID-19, maka bantulah mereka saudara. Ringankanlah kesulitan mereka semampu kita kerana Nabi SAW telah menjanjikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi
Man nasara akhahu bi dhahril ghaib nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Yang bermaksud, barang siapa yang menolong saudaranya yang sedang ghaib, berarti tidak berada di hadapannya, maka Allah akan menolongnya di dunia dan juga di akhirat. Nah, apabila kita ini mengeluarkan zakat dalam keadaan tidak mengetahui kemudian penerimanya secara khusus, ya, kita bayar kemudian kita serahkan kepada amil untuk melakukan pembahagian, maka kita termasuk di kalangan mereka yang insya Allah akan mendapat bantuan Allah di dunia dan juga di akhirat. Kita tidak tahu, saudara, betapa sumbangan kita yang mungkin nampaknya sedikit pada kita pada bulan yang mulia ini dapat sebenarnya membawa kegembiraan dan lebih penting lagi kelegaan kepada saudara mara kita. Kerana Nabi sallallahu, dan ingatlah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min afdalil amal idkhalus sururi 'alal mu'min taqdi 'anhu daynan taqdi lahu hajatan tunaffisu lahu kurbah. Yang bermaksud di antara amal soleh yang afdal adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, membayarkan hutangnya atau melangsaikan hutangnya, memenuhi keperluannya dan melonggarkan satu kesusahan daripadanya. Saudara, marilah kita bersama pada bulan yang mulia ini menghimpunkan padanya amal-amal yang afdal dengan kita berzakat, bersedekah, berpuasa, membantu yang memerlukan dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti mana kita meringankan kesusahan dan kesulitan saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitan kita di dunia dan juga di akhirat. Sekian dahulu perkongsian saya pada hari ini. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.